Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan Facebook dan juga follower page. Hari ini, Alhamdulillah hari Isnin. Hari Isnin minggu yang seterusnya dalam bulan Oktober. Minggu yang seterusnya dalam bulan Oktober. Kalau sebelum ni kita ada trend masuk saja bulan Oktober ataupun menjelang bulan Oktober, ramai yang akan bercerita tentang tragedi Oktober. Tetapi sebenarnya kita setiap tahun pun kita akan bertemu dengan Oktober. Jadi ia bukanlah orang kata perkara baru lah. Maksudnya bukanlah perkara baru kerana pada setiap tahun Oktober ataupun bulan-bulan lain ada banyak perkara-perkara yang berlaku dan semestinya perkara-perkara itu berbentuk unik untuk kita semua. Jadi dia berbeza dari satu dengan yang lain. Mungkin ada orang ada pengalaman lain berbeza dalam Oktober tahun ni dan ada juga orang lain pula yang ada pengalaman lain. Jadi perbezaan inilah yang menjadikan kita orang kata unik unik. Okey. Baik. Pagi ni tuan dan puan kepada rakan-rakan Facebook saya relax sikit pagi ni. Pagi ni saya ambil masa yang relax sikit kerana biasanya untuk FB live saya dah setkan masa antara 10 ke 15 minit saja 10-15 minit saja. Kerana kita pun sama-sama dalam keadaan orang kata banyak perkara yang kita perlu selesaikan Jadi kepada rakan-rakan Facebook di luar sana apa sahaja kerjaya ataupun tugas-tugas yang perlu dilangsaikan, yang perlu dilunaskan, saya yakin kita orang kata dah orang kata buat yang terbaik untuk capai apa yang kita nak buat tu tadi. Tapi bergantung juga kepada keadaan kadang-kadang kita kata kita rancang tapi tidak orang kata tak seperti yang kita jangkakan. Apa yang berlaku tu mungkin tak seperti yang kita jangkakan. Tetapi apa-apa pun asalkan kita dah ada rancangan tu dan kita tahu kenapa kita tak capai dan kita tahu apa yang menyebabkan kita tak dapat capai, maka kita sentiasa akan dapat memperbaikinya. Right? Okay. Jadi untuk itu tuan dan puan sekali lagi kepada rakan-rakan Facebook yang berkesempatan untuk join FB Live pagi ini, mungkin tuan dan puan boleh orang kata share dan tinggalkan beberapa komen kerana hari ni saya relax sikit. Hari ni relax dan mungkin kita boleh ada orang kata lama sedikit, tetapi lama tak lama pun dia tak boleh lama sangat kerana ada banyak perkara yang kita perlu selesaikan juga hari ni kita pun ada jadual-jadual yang perlu kita susunkan. Jadi berbalik kepada topik yang saya letakkan hari ini sebenarnya adalah topik tentang ruang kerja, iaitu tentang bagaimana pengusaha bisnes kita ni apabila kita kata kita buat bisnes kita nak buat kerja kita, lokasi ataupun orang kata di mana sebenarnya yang kita pilih untuk kita lakukan kerja kita gitu. Jadi rata-rata memang kita sebut kita perlu ada pejabat kita perlu ada lokasi bisnes, kita perlu ada alamat perniagaan Waalaikumsalam Tanti Malina Pagi ni kita ambil topik yang ringkas, satu lagi yang ringkas, iaitu tentang memilih ruang kerja. Memilih ruang kerja kita sebagai orang bisnes. Jadi rata-rata minggu ini ramai rakan-rakan saya, terutama yang di bahagian sudah tentu yang dekat Kelang tu banyak yang work from home. Kemudian rakan-rakan yang di sekitar Petaling, Subang sana pun dah ramai yang kembali work from home sekurang-kurangnya untuk tempoh 2-3 minggu ini. Lagi bergantung kepada jenis industri, jenis bisnes. Kerana ada setengah-setengah industri atau bisnes yang berbentuk essential tu, tuan dan puan, kita masih perlu keluar pergi tempat kerja. Jadi berbalik kepada konteks kita sebagai orang kata bisnes, pengusaha bisnes ini tadi ataupun orang kata business owner, kat mana sebenarnya kita nak pilih working space ataupun workstation kita tu tadi. Kalau dekat rumah memang kita kena ada satu station lah, kita kena ada satu ruang. Kalau tuan dan puan tengok, saya memang akan sentiasa guna ruang ini kerana it's a dedicated space untuk saya buat kerja. Jadi bila saya duduk saja di sini, saya duduk di ruang ni, ahli keluarga saya termasuk anak-anak saya tahu yang saya sedang buat kerja dan mereka akan hadkan orang kata interaction tu sebab dia kata saya tengah kerja. Jadi begitu. Jadi kalau kita kata kita sebagai usahawan yang kita kata yang tidak memerlukan production line. Kadang-kadang kita buat bisnes kita tak buat production. Mungkin kita hanya orang kata middleman untuk buat jualan contohnya. Jadi bila kita buat begitu, kita kata adakah kita memerlukan pejabat? Ada kalanya jenis bisnes yang kita buat tu tadi adalah bisnes yang berbentuk servis. Maksudnya kita boleh jumpa klien kita di tempat lain, tidak semestinya di pejabat kita. Jadi dalam konteks ini tuan dan puan, saya suka bawakan
beberapa senario lah, kerana baru-baru ni kita ada jumpa dengan ramai rakan-rakan usahawan yang terpaksa menurunkan kos, yang terpaksa, orang kata kalau ada 3 pejabat dia tutup, dia tinggalkan 1 pejabat, kalau dia ada bilik training sampai 3 unit dia tutup, dia jadikan 1 unit. Tetapi pada masa yang sama ada rakan-rakan yang buka bisnes tu, sekaranglah waktunya dia pindah, sekaranglah waktunya dia buka pejabat, sekaranglah waktunya dia tambah lagi unit kedai. Jadi semua ni sebenarnya perancangan kita adalah bergantung kepada situasi kita masing-masing. Jadi semalam, 2 hari lepas, ada seorang sahabat usahawan dah merancang untuk menutup kedainya kerana beliau kata dia akan beroperasi dari premis lain. Maksudnya dia akan beroperasi dari rumah semula buat sementara waktu. Jadi tak tahu sehingga bila, tetapi mengikut kira-kira keuangan beliau menyatakan bahawa ini adalah bulan yang terakhir yang beliau perlu buat keputusan untuk tutup dan pindah. Bisnes masih jalan tapi pindah. Maksudnya daripada menyewa kedai, lot kedai, beliau pindah untuk menyewa di kawasan yang lain. Yang mana beliau kata akan sewa di kawasan sekitar rumah beliau dengan kadar sewaan yang lebih rendah. Jadi ini semua rancangan tuan dan puan. Jadi bagi saya, apa-apa saja keputusan, sebab usahawan ni dia punya semangat adalah to do whatever it takes to make it happen. Tetapi sudah tentulah kita tak adalah buat benda-benda yang jahat kan. Kita tak adalah buat benda yang melanggar peraturan, tak ada. Jadi asalkan apa yang kita perlu buat tu kita kena buat, whatever it takes to make it happen, maka kita buat. Kalau kita perlu pindah, kita perlu pindah. Kalau kita kata perlu tutup sementara untuk mengawal kos operasi kita ni, kita buat. Kalau kita kata kita tak bersedia, belum lagi boleh nak menyewa pejabat, tak perlu sewa. Jadi perkara-perkara ini kadang-kadang kita sebagai usahawan ni kita nak ada satu, orang kata pride, macam pride lah, nak tunjuk kita ada office. Kita kata kita nak trust, nak bina trust kepada pelanggan tu, kita kena ada office. Saya setuju, kerana dalam keadaan tertentu kita perlu bina trust kita itu dengan keadaan-keadaan macam tu. Tetapi sekarang ni tuan dan puan, zaman orang kata gig economy ni, zaman gig economy sebenarnya itu bukan lagi faktor untuk dapat trust kepada pelanggan. Kerana kita ada banyak option. Satu, kita boleh buat co-working space, kita ada virtual office, kita ada banyak lain selain daripada kita kata kita perlu sewa satu pejabat yang mungkin bernilai, orang kata mencecah 5-6 ribu sebulan untuk kita cover kos dia hanya untuk sewa pejabat. Jadi perkara-perkara ni kita lihat semula. Jadi antara yang pertama mungkin kita kata kita consider co-working space. Maksudnya kita berkongsi ruang kerja dengan usahawan lain atau syarikat lain. Itu kita boleh consider. Ataupun kita sebut sebagai impromptu workspace. Impromptu workspace ni dalam keadaan orang kata gig ekonomi sekarang, tuan dan puan, kita jumpa klien, kita close deal. Kadang-kadang kita jumpa di kafe. Yang paling popular tuan dan puan akan jumpa di Starbucks Coffee, tuan dan puan akan berjumpa di Gloria Coffee Jeans, tuan dan puan akan jumpa di lokasi-lokasi yang tenang. Kadang-kadang ada yang jumpa di Secret Recipe sahaja. Jadi bergantung kepada keadaan kita. Kadang-kadang kita juga buat keputusan untuk berjumpa di lobi hotel ataupun di orang kata coffee house, mana-mana hotel. Itu pun boleh dijadikan orang kata impromptu workspace untuk kita apabila kita perlu jumpa klien. Itulah keadaannya. Saya rasa Malina pun mesti ada ingat juga ada kawan kita juga dalam dalam session Academy for Women Entrepreneurs pun ada sebut ada keperluan untuk pindah, ada keperluan untuk orang kata tutup kedai, mungkin pindah kat kedai lain. Jadi perkara ni sebenarnya normal. Jadi kita sebagai usahawan, kita sokong rakan-rakan kita. Kalau itu keputusan yang memang baik untuk bisnes beliau, maka beliau perlu buat. Jadi kita, orang kata, kita beri sokongan dalam keadaan-keadaan yang orang kata membolehkan sahabat kita tu untuk move on. Jadi yang ketiga, kita boleh consider home office. Home office ni dia akan bergantung juga pada jenis bisnes kita. Katalah kalau kita buat bisnes tailoring, contohnya kita buat tailoring. Tailoring mungkin kita boleh sediakan satu space ataupun kita buat extension extension dalam rumah kita tu. Dalam keadaan rumah kita tu extension, maksudnya kalau orang datang, pelanggan datang kat situ saja. Dia tak masuk rumah kita. Maksudnya dia tak masuk ruang tamu, dia tak masuk dapur, tak. Dia ada satu ruang khas. Okey, kawasan ni saja, di bahagian ni saja untuk masuk untuk tailoring service. Contohnya macam tu. Dan satu lagi mungkin kita kata kita carilah betul-betul kalau perlukan juga, maka is a traditional office lah. Traditional office iaitu kita memang sewa. Jadi ada beberapa orang rakan usahawan beritahu bahawa sekarang adalah masa terbaik untuk menyewa kerana semua
kadar sewa turun. Banyak landlord yang menurunkan sewa bangunan, jadi mereka boleh sewa. Jadi itu juga antara orang kata perkara yang kita boleh consider alternatif. Macam mana kalau kita kata kita nak tetapkan kita punya workstation. Jadi ada juga orang kata berbincang. Dia kata macam mana kita nak engage dia ni, office pun tak ada, guna alamat rumah apa semua. Jadi kalau tuan dan puan kita dalam keadaan itu, saya sarankan sewa satu business address ataupun sewa virtual office ataupun co-working space. Jadi sekurang-kurangnya tuan dan puan ada satu alamat rasmi untuk orang kata untuk urusan bisnes, dan selebihnya mungkin tuan dan puan boleh orang kata berurusan tu boleh ada di mana-mana. Jadi sekiranya tuan dan puan memang ada satu ruang office yang besar yang boleh dikongsikan dengan usahawan lain, mungkin tuan dan puan boleh menyokong usahawan lain tu dengan menawarkan untuk sewa satu bilik ataupun satu ruang di pejabat tuan dan puan yang ada sekarang. Jadi maksudnya konsepnya co-working space. Jadi katalah ada seorang usahawan tu perlukan satu bilik ataupun nak sewa orang kata alamat pejabat untuk dia adakan official business address untuk bisnes dia. Pun begitu boleh. Kita boleh support rakan usahawan kita tu dengan memberikan ruang premis kita yang ada. Katalah kita sewa satu office tu, mungkin kita sewa sebulan 3,000. Kalau seorang kita boleh bagi untuk dia sewa all in katalah 500, 600, itu pun kalau kita setuju dah memadai untuk dia menggunakan semua fasiliti. Kalau dia guna address saja, mungkin dia akan murah sikit lah. Saya ada kawan yang memang dia tawarkan business address dia kepada usahawan lain. Jadi kadang-kadang kos dia dalam 100, 150. Jadi dia perlu lihat dengan siapa yang tuan dan puan deal tu tadi. Jadi apabila alamat surat menyurat, alamat orang kata official business, maka kita ada official business address. Tak adalah guna alamat rumah. Tapi kalau tuan dan puan tanya saya memang ada gunakan dua-dua sekali. Satu memang yang official dalam lesen tu memang kita kata guna alamat rumah, tapi itu pun dah tukar kepada alamat bisnes pun sama. Dengan kerjasama rakan, alhamdulillah ada satu kerjasama yang membolehkan saya menggunakan alamat perniagaan berkongsi dengan rakan yang lain. Jadi ini yang kita kata sebagai satu orang kata sistem sokongan di antara usahawan. Tak semestinya kita support dengan kita beli barang dia, tak semestinya kita support dengan orang kata kita bagi dia duit, tak semestinya. Kadang-kadang bila kita support rakan usahawan lain tu, dia ada banyak orang kata banyak cara yang kawan-kawan kita dan kita boleh support kawan-kawan kita yang lain. Baik, satu lagi tuan dan puan kalau kita kata kita nak bina trust tadi, bukan hanya dengan workstation tu tadi, bukan hanya dengan kewujudan kita ada pejabat, ada tempat yang elok. Kalau tuan dan puan lihat, kadang-kadang kita kata trust, building trust, dan kita nak dapatkan kepercayaan pelanggan ataupun prospek tu tadi kan. Jadi kita boleh juga ada cara-cara atau kita punya present yang berbeza. Waalaikumsalam Cik Adi. Kalau workstation yang bertukar-tukar, kalau banyak travel, sebenarnya kita punya workstation tu untuk kita buat kerja. Macam saya sebut tadi lah, kalau macam kita banyak travel, kita masih perlukan satu main office. Jadi kadang-kadang ramai usahawan yang gunakan alamat company secretary untuk dijadikan official business address. Itu kalau syarikat yang ada company secretary lah, syarikat Sdn Bhd. Tapi kalau kita kata kita bisnes dengan enterprise ataupun bisnes PLT yang kita tak lantik company secretary kita sendiri, kita boleh gunakan kita pilih satu alamat khusus untuk surat menyurat dan untuk diletakkan dalam semua kita punya official documents, business documents. Kalau workstation kita bertukar-tukar, kalau banyak travel tu tak ada masalah. Macam saya sebut tadi, kita akan ada satu lagi jenis iaitu impromptu workspace. Impromptu workspace tu dekat mana kita berhenti, kat situ kita buat kerja. Sekarang ni gig economy dia berbeza tuan dan puan. Jadi dia banyak bergantung kepada jenis bisnes kita. Kalau kita ni jenis macam business coach, trainer ataupun orang kata consulting, kadang-kadang kita punya pejabat itu adalah kita berkongsi dengan principal consulting kita tadi. Kita ada principal lain yang kita akan share, pejabat pun ada dalam keadaan tu. Jadi dia tak ada satu rule orang kata tak ada satu orang kata rule yang fix. There's no one rule fix for everyone, tak ada. Tetapi yang penting mesti ada satu official address, official business address. Yang itu maksud saya. Jadi kalau kita ada syarikat Sdn Bhd, kita boleh guna alamat company secretary dengan izin lah. Biasanya mereka benarkan alamat company secretary sebagai official business address. Jadi semua surat menyurat, semua dokumen SSM ke LHDN apa semua akan pergi ke alamat tu.
Itu maksudnya. Kalau macam kita ada klien ke, ada supplier ke, mereka akan hantar dokumen. Kalau via courier, dia akan masuk ke alamat rasmi bisnes kita. Tapi zaman sekarang kita banyak guna email. Jadi banyak dokumen walaupun tak dihantar ke alamat business premise ataupun workstation kita yang official tu tadi, tapi dia masuk juga kepada kita melalui email tadi, official email. Jadi tak ada masalah, insyaAllah. Sebab sekarang ni macam saya sebut tadilah, kena berubah dah lain. Cara kita menjalankan bisnes dengan gig ekonomi ni berbeza. Lainlah kalau kita ni memang kedai. Katalah kita ada butik. Butik kita di Pavilion contoh. Ataupun butik kita di Aeon Mall. Jadi kita memang ada satu business address yang official kedai itu tadi. Yang itu berbeza. Jadi dia bergantung kepada jenis bisnes kita juga. Boleh tu kena tanya Malina, dia boleh bagi tak share dia punya alamat ke apa tu. Kebiasaannya kalau kita ada circle of business, inilah gunanya circle kita untuk kita support each other, ya. Tetapi dengan persetujuan supaya kita dapat menjalankan, orang kata, cara kerjasama dengan baik dan dengan betul. Alright, okay. Satu lagi yang saya kata tadi, kita kata nak bina trust dengan pelanggan tu bukan hanya kerana kita ada office ataupun bukan hanya kerana kita ada pejabat. Beyond that tu kadang-kadang kita kata apa yang membolehkan orang percayakan kita dengan servis kita walaupun kita work from home. Zaman sekarang ni orang kata, bila kita kata pasal gig ekonomi, tuan dan puan, kita kena masuk sama ada kita ni baby boomers ke, apa orang kata, anak muda ke, kurang muda ke, kita kena buat juga. Nak tak nak kita kena buat. Jadi antara yang kita kena buat adalah kemunculan kita di platform online dan juga social media. Jadi tuan dan puan, apabila orang kata, saya nak sebut juga ni lah, sebab apabila saya mulakan semula, kerana saya lihat reach untuk FB page saya dah turun. Jadi kalau tuan-tuan puan perasan, dalam tempoh 3 minggu ini saya banyak buat FB live dan saya nampak peratus kenaikan yang tinggi dan meningkat untuk reach Facebook page. Kalau personal tak ada. Personal kita mendapat view saja kerana kita nak follow up, kita nak buat conversion susah. Tapi kalau dalam Facebook page, kita siap boleh tengok dia punya data analysis. Kita boleh nampak video mana, topik mana yang orang suka dengar, yang orang suka baca, posting yang mana. Yang itu kita boleh ulang dan kita boleh kuatkan lagi konten dalam tu. Jadi apabila kita buat begitu, insya-Allah, walaupun kita kata kita cuma ada 5,000 like ataupun kita kata ada 5,000 follower dalam page, tetapi itu adalah follower yang berkualiti, yang niche, yang betul-betul akan menyokong dan orang kata yang betul-betul menjadi customer segment yang kita perlukan. Jadi selain daripada kita kata kita ada physical office and workstation untuk build the trust dengan kita punya clients ataupun prospect, kita punya online presence pun kena ada. Jadi yang ini saya kira banyak dah maklumat kat luar. Tuan-tuan pun boleh tengok kalau dekat Facebook pun ada banyak iklan tentang orang kata digital marketing lah, tentang gig ekonomi lah, tentang being online lah, macam-macam. Jadi kita pilih yang paling baik dan sesuai untuk kita. Bila ada banyak sangat pula nanti kita pening. Jadi kita kena pening. Jadi kena orang kata pilih yang mana sesuai untuk bisnes kita. Kalau nak hari-hari live pun bolehlah juga, tetapi ikut keadaan, ikut masa. Kadang-kadang kita tak sempat nak buat tu kerana preparation untuk buat live ni tuan dan puan bukannya satu benda orang cakap impromptu, tak. Dia tak boleh impromptu kerana kita kena rancang. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan, saya biasanya selalu menggunakan buku. Saya sentiasa rujuk kepada buku supaya kita kata apabila kita kongsikan konten itu, dia adalah konten yang merujuk dan berfakta. Contoh, antara buku sepanjang Oktober, antara buku yang saya gunakan untuk susunkan konten FB Live adalah buku ni, Side Hustle. Kemudian satu lagi buku ni iaitu The Art of Thinking Clearly. Dan satu lagi adalah buku ni. Jadi saya gunakan dapatan daripada pembacaan dan kemudian ada lagi 6 siri artikel yang secara online kita baca tu, yang kita susunkan untuk dijadikan konten kepada Facebook Live. Jadi kadang-kadang kalau kita buat Facebook Live hari-hari itu, dia akan jadi penat. Sebenarnya dia akan jadi penat. Jadi tetapi kita pilih. Jadi kalau macam tuan dan puan lihat, saya perlu atas keperluan untuk mengaktifkan Facebook page untuk reach out itu tadi, memang perlukan ada live.
Tetapi susun 2 hari sekali ke hari-hari tak ada masalah. Kalau kita sempat buat 5 minit, 10 minit, 15 minit, 35 minit kita jalankan, dan semua bergantung pada objektif tu tadi. Jadi sekali lagi saya kongsi kalau tuan dan puan buku ini adalah buku yang biasa yang tuan dan puan boleh dapat lah, boleh beli. Senang saya, orang kata banyak di PTS Book Cafe pun ada. Buku ini dia ada banyak konten dalam ni. Apabila kita baca, kalau kita baca satu bab saja pun kita dah ada satu idea untuk buat konten. Untuk buat konten, maksudnya perkara apa yang kita nak share dalam kita punya FB Live. Jadi satu lagi tentang side hustle ni, ini pun sebenarnya buku ni saya pinjam daripada mentor saya bagi saya pinjam. Jadi saya baca, dan daripada konten-konten ini saya lihat bagaimana saya boleh membantu audience ataupun follower ataupun FB friends untuk dapatkan beberapa input yang mereka boleh gunakan. Dan yang ini mentor hadiahkan. Buku ni mentor saya hadiahkan. Maka apabila saya baca, saya kata wow, this is very simple and easy to understand. Jadi saya pun ambil bahagian-bahagian dalam buku ini untuk dijadikan konten. Jadi untuk dijadikan konten apabila muncul di Facebook Live. Jadi dalam ni bila kita ada setiap, katalah kita ada dah 30 topik, maka kita boleh susunkan sehari-sehari satu sampai ke sebulan. Jadi boleh pilih ada banyak lagi sebenarnya, tapi untuk bulan ni saya pilih 3 buku tu dulu, sebab ada lagi untuk bulan akan datang kita pilih buku lain. Jadi apa yang kita cakap tu bukanlah kosong, kerana satu, dia adalah dari pengalaman kita, dan kedua adalah daripada sumber rujukan. Jadi untuk itu tuan dan puan, rakan-rakan Facebook, kat mana-mana saja kita jumpa, sama ada dalam program ataupun secara face to face ataupun secara online, kita sama-sama saling menyokong dengan keadaan mana yang kita boleh buat. Yang mana kita boleh buat, kita buat. Kerana itu adalah satu semangat usahawan, the spirit of an entrepreneur. We will do whatever it takes to make it happen. Jadi kalau kita terpaksa tukar model bisnes, kita terpaksa pivot, kita terpaksa buat FB Live hari-hari, kita buat lah, kita buat. Jadi dan apabila kita susunkan kita punya konten tu, insya-Allah kita boleh tahu yang mana yang dapat reach out lebih, yang mana yang ditonton lebih, maksudnya konten itu dan cara penyampaian itu yang lebih efektif. Jadi kita boleh, orang kata, buat analisis, buat di page, sebab buat di page kita ada data untuk kita analisis. Jadi insya-Allah nanti lepas ni saya akan buat posting sikit. Saya akan tunjuk ada satu data yang saya retrieve daripada page saya yang membuatkan saya boleh buat satu analisis tentang FB Live yang saya buat tanpa iklan, dia mencapai reach yang paling tinggi, dan daripada situ saya download balik video tu dan saya susun balik sebagai konten baru. Maksudnya kita buat sekali, kalau konten kita tu dah tersusun, kita buat video tu sekali, kita download, masukkan kat YouTube, kita boleh edit lagi, kita masukkan dalam mana-mana channel lain yang tuan dan puan ada. Boleh masukkan semula dalam Facebook nanti, tapi edit lah, dengan edit tu dia cantik sikit lah dengan edit, jadi dia cantik sikit. Jadi untuk itu kita sama-sama kita semua sama-sama doakan yang terbaik, kerana rakan-rakan kita banyak yang sedang menghadapi keadaan yang sukar, bukan hanya orang bisnes saja, semua sekali. Dan saya sendiri mengaku kita ada kesukaran masing-masing. Saya pun ada kesukaran saya, tetapi apabila kita kata kita try to reach out to others, when we help others, we are actually helping ourselves. Jadi terima kasih Encik Adi, terima kasih Malina, terima kasih kepada yang join. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan masa pun ialah dah menghampiri dalam 20-25 minit. Jadi tuan dan puan, kita sama-sama get back to work. Let's get back to work. Hari ini hari Isnin, Monday, insya-Allah. Dan kepada rakan-rakan Facebook, let's keep moving on. Insya-Allah there will always solution ahead. Akan ada satu jalan penyelesaian di hadapan. InsyaAllah kita buat yang terbaik, yang kita usaha dengan yang baik. Apa yang kita dapat itu adalah hasil daripada apa yang kita kerjakan. We reap what we sow. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah panjang umur pada sesi live yang akan datang. Assalamualaikum.